apa tu, nukleons tu adalah berat nukleus ni lah, ataupun berat atom tu, ataupun banyak nama dia kan. Kita panggil dia nukleons ni sebagai mass number, nucleus number, apa lagi mass of an atom. Okay, so nak cakap ni berat sesuatu atom tu lah basically Okay, so katakanlah kat sini kita nampak 2 proton, 3 neutron kan. So sepatutnya berat dia 5 lah. Okay, tapi bila kita timbang berat dia tu, okay, ni yang dimasukkan the sum of the masses of the individual nucleons. Maksudnya dalam kes ni kita ada 5 lah. Okay. Tapi bila kita timbang, kita dapati the mass of the nucleus tu hanyalah contohnya 3.5. Okay. Jadi 5 tolak 3.5 adalah 1.5. Jadi 1.5 ni kita panggil sebagai mass defect lah. Okay. So ada berat yang hilang kat situ. Okay. Kenapa ada berat yang hilang kat situ adalah disebabkan oleh binding energy ni lah. Kalau kamu tengok kat bawah ni, okay, binding energy ni cakap, okay, kalau kita masa nak hasilkan nukleus tu, okay, ada energy loss. Okay. So according to Einstein famous formula, E equals to mc². Jadi bila ada energy loss, ada berat yang hilang juga. This berat we call as the mass defect lah. Okay. So energy release when a nucleus is formed. Okay. Bila nak hasilkan this nucleus ataupun energy required untuk bawa keluar proton dengan neutron ni. Okay, so the amount of energy loss atau energy loss tu adalah sama saja. Sama ada you nak form nucleus tu ke, nak bawa masuk dalam tu, ataupun nak bawa keluar proton neutron ni. Okay, sama je energy yang diperlukan. Okay, so that we call as binding energy lah. Okay, and then kita pandaikan guna formula sebelum ni, iaitu the formula for the mass defect is ZMP plus NMN, iaitu ini dalam kes kita sebagai 5 lah contohnya tolak dengan mass of the nucleus itself, iaitu nucleons lah berapa berat dia kan. So that is the formula lah. Okay, and then binding energy punya formula adalah EB is equals to mass defect times C². Okay, so kita tengok unit conversion dekat bawah ni kan yang Miss ajar minggu lepas. Kalau dia kasih kita unit conversion U, maka kita akan dapat jawapannya dalam EV lah. Tapi kalau dia kasih dalam kg, kamu kena darab macam biasa. Darab 3/10⁸ square, and then dapat energy tu dalam joule. Okay, so itu yang kita buat last week. Okay, and then lepas tu kita belajar pula, kita spesifikkan lagi dah dapat binding energy tu, kita nak bahagikan dia dengan A, iaitu nukleon. Okay, contoh kita ada binding energy kita maybe 500 MeV kan. This is our EB. Okay, katakanlah kita ada maybe kita ada hydrogen 21H kan. So we will divide it by the A, iaitu A kita adalah ni kan, kalau kita letakkan labeling dia AZX kan. So A kita adalah 2, jadi 500 bagi 2 adalah 250 MeV per nukleon. Okay, so ni yang kamu belajar juga last week kan. So kenapa kita nak tahu binding energy per nukleon tu? Sebab daripada information binding energy bahagi dengan nilai A tu, kita dapati kita boleh tahu the stability of the atom tu lah. Makin tinggi value dia, makin stable lah benda tu. Maksudnya makin susah lah dia nak mengeluarkan apa-apa proton ataupun nak ionize ke apa kan. Okay, lepas tu kamu juga dikehendaki, laju gila Miss Ajar ni kan. Kamu juga dikehendaki untuk tahu graf ni. Cuba tengok dalam nota kamu, ada kan graf ni. Apparently graf ni adalah C3, C4. So dia boleh tanya dalam PSPM. Miss ingat ni C1, C2 je. Tapi dia C3, C4 dia boleh tanya lah. Okay, so tak ada apa pun yang kamu kena tahu. Okay, ni adalah graph of binding energy. Maksudnya daripada graf ni kita boleh tahulah mana atom yang stable dan tak stable. Okay, so ni adalah mass number dia lah. Okay, so berat atom tu berapa, ataupun yelah berat atom tu kan. So kat sini ada different values of your A lah. Daripada paling ringan 20 kepada paling berat iaitu 240 Okay, so kalau kamu tengok kat sini kan, Miss ada highlight the important points kat sini. So nanti boleh kamu highlightkan dalam nota kamu. Okay, kita baca sama-sama graf ni. Tak apa, ini bosan sikit. Nanti kita belajar yang fun-fun. Calculation tu fun sikit. For me lah. Okay, I think for you will find it fun too. Okay, so kat sini kita cakap, okay, kita ada untuk yang ringan-ringan punya atom ataupun nuklei.
Okay, dia punya EB over A tu, okay, dia punya stability ataupun binding energy over A tu increases rapidly from 1 MeV to 8 MeV. So kamu nampak kat sini, okay, masih yang ringan-ringan tu dia punya nilai naik mendadak daripada 1 hingga 8. Okay, macam itulah hanya ringan-ringan. Okay, so itu kita dah bincang lah. Okay, and then daripada nilai 50 hingga 80 dia punya EB over A dia paling tinggi iaitu 9 lah, lebih kurang dekat sini 9. Okay. So kita cakap bila EB over A dia paling tinggi, so dia paling stable lah. So susah untuk dia mengeluarkan proton ataupun neutron dia tu. Okay. Maybe kenapa kan nanti kita belajar kenapa dia nak beri keluarkan proton dan neutron dia kan. Okay. Yang ini proses radioaktif sebenarnya, tapi tak apalah. And then kalau A lebih daripada 62, so 62 lepas kat sini kot. Okay. So dia punya EB over A tu decreases. Okay, kau nampak lah dia decreases. And then lepas tu dia mention lagi apabila nilai berat nukleus kita tu, berat atom kita tu antara 200 hingga 240, which is lebih kurang kat sini. Okay. Dia punya EB over A dia paling rendah lah. Okay, kita cakap antara yang rendah lah. Sebab, and then kita cakap dia most unstable and radioactive. Sebab dah lah banyak proton kan. Kat sini ada banyak proton dengan neutron kan dalam nukleus tu kan. Lepas tu dia punya EB over A dia pula makin rendah. Binding energy dia kiranya apa tu, kuasa dia untuk bindkan proton dengan neutron tu sangat rendah. Jadi senanglah dia untuk mengeluarkan proton dengan neutron tu daripada nukleus dia. So kita cakap dia most unstable and radioactive. Okay. So nanti kalau soalan tanya, suruh sketch graph of EB over A dengan mass number ni. So kamu sketch je lah macam tu. Okay. Something like that lah. Okay. And then you can actually read from the graph lah. Tak payah hafal ni pun tak apa. Okay. Cuma tahu sikit-sikit lah mula dia naik laju. Lepas tu dekat area ni paling stable. Lepas tu dekat area ni paling unstable. Okay. So itu habislah binding energy per nukleon. Okay. Lepas tu Miss nak buat soalan balik. Soalan binding energy per nukleon tu sikit. Sorry lah Miss ajar laju gila. Sebab Miss nak fokus pada revision. Okay. Nah kita cuba buat yang ni nak itu kan. Okay, so kita cuba buat this question Okay, kejap Set. Okay, let's read the question. Okay. 11, 11 schema. Okay, kejap can you give me a second? Okay, kita baca example 6 ni sorry. Okay, right, so the mass of a neon nucleus, okay, so dia kasih kita mass of nucleus tu berapa lah, okay. So ni dia kasih MA ataupun mass of nucleons, okay, sebab formula dia adalah mass defect tu adalah M equals to Z M MP plus N minus mass of nucleus tu mass of neutrons, okay. So dia kasih nilai ni adalah 19.99244 U, okay. So dia kasih kita kat sini 20, 10. Ini kalau kamu tahu kan ni A, Z, X. Jadi kita tahu nilai Z kita adalah 10. Nilai N kita adalah A tolak Z iaitu 20 tolak 10. 10 lah, okay. And then dia minta apa? Calculate the binding energy per nucleon in MeV per nucleon lah. Okay, so kita tahu kalau kita ada mass dalam U ni kan, we will get our answer in MeV kan. Okay, yang kita buat sebelum ni tapi tak apa. Okay, kita kira dulu mass defect dia tu iaitu, okay, this is data M, sorry. Okay, so Z kita adalah 10. Okay, and then mass of proton adalah ni kan, mass of proton this one This one is mass of proton. This one is mass of neutron. Ini constant dia akan kasih dalam exam. Tapi mesti tak tulis kat sini sebab nak jimat space. Okay. So mass of proton is 1.00782
plus N kita adalah 10 juga. Mass of neutron kita adalah 1.00867. Okay, tolak dengan mass of nukleus kita iaitu 19.99244. Okay. So this one you will get your answer to be 20.1649 minus 19.99244. And then kamu akan dapat mass defect dia tu sama dengan 0.17246 U. Okay. Lepas tu kita akan kira binding energy tu berapa, iaitu this is the formula. EB is equals to delta M C square. Okay. So sebab kita ada U kan, jadi kita akan buat macam ni 0.17246 darab dengan 931.5 MeV over C square darab dengan C square. Okay. So we use this unit conversion sebab kita nak buang C square ni. Okay. So 0.17246 darab 931.5, kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 160.65 MeV. Okay. Jangan lupa unit conversion tu. Tak foto table. Tak ada sudah, tak apalah. Okay, tak apa. Okay, so kamu ada salinkan hari tu, Miss ada bagikan kalau kasih mass dalam U. Okay, kalau siapa yang tak faham lagi boleh tengok Google Meet kita yang last week tu. Okay, so kita sambung soalan ni. Tapi dia mau apa tu, binding energy per nucleon. So we know that our nucleon, so ni ada nucleon kita kan. Beza tahu, Miss dulu selalu confuse nucleon dengan neutron ni. Okay. Neutron, nucleon. Okay, nucleon. So, tak tahu macam ni ingat lama diingat kot. Nantilah kamu ulanglah banyak kali kan. So, ni nucleon, ni proton, ini neutron. Okay. Okay, alright. So, EB over A will be EB over A. A kita adalah 20, betul? Jadi masukkanlah bagi dengan 20. So dapatlah jawapan dia sama dengan 8.03 MeV per nucleon. Jangan lupa tulis per nucleon tu Kalau kamu tulis MeV je, dia kurang tepat lah. Sebab kita bahagikan dia dengan nucleon kat sini, okay? Okay, kita buat. Okay, siapa yang dah habis salin, bagi tahu Miss please. Thank you. Dah, Miss. Okay, thank you. Okay, so marilah kita teruskan example 7. Lepas tu kita akan belajar radioactive decay. Okay. Right, so example 7. Okay, calculate the binding energy per nucleon. Tak apa-apa kalau tak sempat boleh tengok balik Google Meet ni. Okay, calculate the binding energy per nucleon in MeV tau. Okay. For a 12C carbon. Ni yang kamu tengah belajar sekarang ni kan? Ya ke? Yang alkin tu. So AZX. So kita tahu nucleon number adalah 12. Proton number adalah 6. So neutron number adalah 12 tolak 6 iaitu 6 lah. Okay. If the mass defect is 1.2 darab 10 kuasa negatif 28. Okay. So dikasih mass defect kita dalam kilogram. Okay. So bila dia dalam kilogram, maka kita kena buat macam ni lah cara kira EB dia tu. So EB is equals to delta M C square. So disebabkan dia dalam SI unit kilogram, okay, darab je macam biasa, 1.2 darab 10 kuasa negatif 28. Okay, C itu adalah speed of light, kelajuan cahaya.
iaitu 3 darab 10 kuasa 8. Laju gila cahaya kamu bergerak. Okay. So kita akan dapat jawapan dia sama dengan, okay. Sebabkan kita letak semua ni dalam SI unit, maka jawapan kita pun akan dalam SI unit lah. Iaitu SI unit untuk tenaga adalah joule. Okay. So beza kan, nampak kan unit conversion tu. Kalau dikasih U kita buat cara macam ni. Okay. Kalau dikasih U ni kita buat cara macam ni. Kalau dikasih kilogram, kita darabkan macam ni saja. Okay. So nampaklah perbezaan tu tau. Dua saja. U macam tu, kilogram macam tu. Tapi jawapan final dia dalam joule lah. Okay. Tapi masalahnya sekarang kita tak nak jawapan dalam joule. Kita nak dalam MeV. Okay. So kita tahu unit conversion ini kan. 1 EV sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okay. So ini dia akan kasih dalam exam nantilah. So kamu tak payah hafal pun tak apa. Tapi lama kita buat mesti kita dah terhafal kan. Okay, so kita convertkanlah. Okay, kita nak apa ya? Kita nak 1.08 darab 10 kuasa negatif 11 joule. And then kita nak tahu berapa EV kan. Jadi ini potong. Berapa EV kamu akan dapat? So 1.08 darab 10 kuasa negatif 11 bagi dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 darab dengan 1. So ini akan dapat 67.5 MeV. Okay, sebab biasa macam dapat 67.5 darab 10 kuasa 6. 6 tu adalah MeV lah. Okay, sebab kamu tak boleh lah buat dia darab 10 kuasa 6. Sebab soalan nak dalam MeV. Okay. So this is our EB kan. Tapi dia nak EB per nukleon. So bagikan dia dengan nukleon kita iaitu 12. So this is your answer. We get 5.62 MeV per nukleon. Okay. So ni jawapan akhir kena ada nukleon Okay. So dah habis dah EB over A kita. Okay. Lepas tu kita ada one last subtopic and then kita dah habis syllabus. Boleh belajar, boleh buat revision. So tak ada ilmu baru lah nak masuk. Kamu boleh static kat ilmu asal, cuma improve kat ilmu asal saja. Begitu. Salah apa yang Miss berapa kan? Dengar je lah Miss dah lama tak bersosial dengan orang. Okay, so kita akan masuk radioactivity pula. Okay, siapa yang dah habis salin bagi tahu please. Thank you. Silakan. Habis. Okay, thank you Okay, thank you. Okay, so kita akan masuk the last subtopic. Okay. Remember, physics is all about using the formula. Okay. So nanti kan kita buat revision, bawa lah dia soal formula kamu tu. Itulah kamu punya you punya weapon sekarang untuk jawab exam. Okay, so kita akan masuk radioactivity. So I wrote a note on this side. Kena take my note. Okay, so radioactivity adalah so radioactivity adalah proses decay. Decay tu adalah perebutan. Perebutan tu maksudnya kita ada something and then dia berkurang nilai dia ataupun dia mereput lah. Contohnya nukleon nama dia 1000 tapi dia mereput jadi 500. Okay. So that is called a radioactivity. Kenapa dia mereput ataupun decay in the first place? Sebab dia unstable. Okay. So baca definition of radioactivity. So radioactivity is the disintegration. Disintegration tu adalah pemisahan, pengeluaran. Okay. So kita ada nucleus, dalam tu ada proton dengan neutron lah. So dia very unstable. So unstable tu maksudnya very high energy, dia ada banyak sangat tenaga. Okay. So what happen, dia akan, sebabkan dia banyak sangat tenaga tu, so dia akan buang sedikit proton ataupun neutron. Okay, bila dia buang tu, itulah proses decay dia tu. Okay, dia berkurang jumlah, berat dia tu berkurang. Okay. So dia berkurang to a more stable daughter nuclei. Okay. So apa yang dia keluarkan tu, okay. So dia akan, kita namakan proses tu sebagai emission of alpha, beta and gamma ray lah. Okay. So this is how new chemical element is created lah. So we have this chemical element, contohnya macam uranium. Okay. So dia very unstable, so dia akan buang sikit proton dengan neutron itu, so dia akan jadi
thorium kot. Thorium tu and then so another new chemical element lah. Okay. So all these chemical element yang dalam kamu punya periodic table tu semua banyaknya berlaku dari proses radioactivity. Okay. So kita ada asal dia tu and then dia buang create new chemical element lah. Okay. Right. So the process is spontaneous and random. Okay, I'm sure you've learned this in high school kan. So, and then ni pun tak nak emphasize sangat sebab ini adalah C1, C2. So, C1, C2 ni tak keluar dalam PSPM. So, tapi kita recap sikit lah. Okay, so this is contohnya kita ada alpha decay. So, we have a very unstable parent nuclei, very high energy. Okay, so what happen, dia akan keluarkan alpha particle. Okay, that's why nama dia adalah alpha decay, perebutan alpha. Okay, so alpha particle tu adalah helium apparently, di mana dia ada 2 proton, 2 neutron. Okay, so berat dia adalah 4 lah. Nucleon number dia adalah 4 kan. Okay, and then dia jadi more stable. Contoh yang Miss cakap tadi tu, we have uranium. Okay, so dia very high energy, so dia akan buang alpha particle iaitu helium, helium particle. So dia akan jadi new chemical element lah iaitu thorium I think. Okay, so this is the new proton number and the new nucleon number. Okay, and then we have beta decay. Okay, beta decay pula buang elektron yang bercharge negatif ataupun elektron yang bercharge positif. Okay, so elektron yang bercharge beta negative decay ni maksudnya dia buang elektron lah. Okay, as you can see here ada elektron. Beta positive decay ni dia buang elektron yang bercharge positif. Tapi kamu tak pernah belajar pasal elektron bercharge positif ni. Nama dia adalah positron. It's okay. So dia charge dia adalah positif lah. Okay, and then ni Miss nak go through je lah. And then we have gamma ray. Gamma ray dia tak buang apa-apa. Dia cuma buang energi dia kan. Dia buang waves kat situ. Okay. Tapi nak cakapnya kat sini kita akan fokus pada table ni. Okay. So this is one is C1, C2 sepatutnya ni tak tanya lah dalam exam. Okay. So kita recap sikit lah apa yang alpha beta particle ni. So laju sangat ke Miss Ajar ni. Tapi tak apalah. Ni laju pun tak apa sebab dia C1, C2 saja. So UPS pun dah habis kan. Okay. So tadi alpha particle tu kita tahu dia adalah helium kan. 42He. Okay, Miss tulis kat sini 42He, so dia punya charge adalah kita tulis dia sebagai macam mana kita tulis dia? Positive 2E kan sebab and then beta pula kita panggil dia beta dia sama ada buang elektron ataupun dia buang positron iaitu elektron yang bercharge positif. So charge dia akan jadi ini kan positif tu sebab dia nak stable kan yang capai dia dapat 2 tu kan. Ni kimia kamu faham kan kenapa positif tu Okay, lepas tu this one beta adalah negative electron ataupun positif E lah. Positif 1E ataupun positif 1E. Okay. And then gamma dia tak ada charge. Okay. Dia hanya buang tenaga saja. Okay. Dia buang radiation saja. So zero charge. Okay. So kalau kamu tengok gamma tadi kan. Sorry, Miss patah balik Kalau kamu tengok gamma tadi, nanti kamu tengoklah dalam nota kamu dia punya proton dengan neutron number dia sama saja. Cuma dia daripada very high energy to a low energy state lah. Okay. So low energy state ni dia stable lah. Okay. Dia cuma buang this gamma radiation saja iaitu EM waves. Okay. Okay, tak apa. Kita go through sikit je. Okay. Okay, and then kita tengok deflection by electric and magnetic field. Okay, disebabkan dia ada charge kan. So kita tahu kalau positive charge bila kita letak dia dalam electric field, so dia akan tarik pada negative plane. So obviously yes lah akan deflected. And magnetic field pun dia akan deflected juga sebab kita pernah belajar masa chapter 4 yang kamu buat assignment tu. Bila letak charge dalam magnetic field, dia akan mengalami force. Kalau ingat lagi lah. So jawapan dia adalah yes sebab dia ada charge. Ini pun yes. But this one got no charge, so dia tak akan affected by the electric and magnetic field lah. So jawapan dia adalah no. Okay. So ionization power is very strong over here because dia punya charge adalah positive 2. And then this one only positive 1 and negative 1. So dia moderate je lah ionization power dia. And then this one is very weak because dia tak ada charge pun in the first place. So dia tak boleh nak ionize something lah. Okay. If it's not being charged.
And then alpha punya penetration power ni adalah paling weak kan. Kenapa paling weak? Sebab alpha ni boleh kita nak halang radiation alpha ni guna paper je kan, I think. Using paper. Okay. Kalau ni penetration power tu kita boleh halang dia guna apa Can I take a look back? I forgot already. Tak payah tengok back. I take a look. Tengoklah nota kamu. Kejap siapa ingat? Beta punya penetration power I think macam oh ni yang blocks tu kan? Yang blocks macam aluminium blocks. Aluminium blocks contohnya. Okay. So this one kita cakap dia moderate. Okay. Tapi penetration power untuk gamma ni yang paling strong sekali. Okay. Sangat strong. That's why bila kamu nanti masuk lab kan. So gamma ray ni lah yang paling bahaya sebenarnya sebab it can go through your body kan. And then dia boleh kacau you punya itulah, diorang cakap macam bahaya, diorang cakap macam tak bahaya. So, gamma ray ni boleh masuk dalam badan kita. Okay. So, kalau dia punya ionization power tu strong, so dia boleh macam kacau lah kita punya structure badan kita ni kan. Yang boleh buat cancer yang dia ada kan. Tapi nasib baik ionization power dia very weak lah. Okay. So, kalau dapat masuk badan kita pun tak adalah kena cancer. Tapi kalau expose a very long time, you can increase the probability lah. Okay. So yeah, okay. And then ability to effect a photographic plate dengan ability to produce fluorescence ni, kita tak belajar dengan detail tapi jawapan dia semua adalah yes lah. Okay. So Miss malas nak emphasize pasal benda yang kita tak belajar. So kalau ditanya lah dalam exam, kita jawab je lah yes semua Okay. Ni we never learn about this process, so it's okay lah. Okay, kita tak emphasize. Yang penting kamu tahu benda yang dekat atas ni. Okay. Okay, itu adalah untuk radioactivity lah. So kita ada alpha, beta dengan gamma. Okay, so ni agak biasa-biasa saja. Yang ni yang Miss nak fokus ni Okay. So Miss akan banyak cakap sikit, sorry. Okay, so kita akan belajar decay law. Okay, so kita baca ayat ni Okay, so law of radioactive decay cakap. Okay, so katalah kita ada radioactive source, iaitu kita ada nukleus yang sangat unstable tu. Okay. The decay rate, kadar perebutan. Okay, so bila dia cakap pasal kadar rate, maksudnya ada masa lah. Okay, so is inversely proportional to the number of radioactive nuclei and present in the source. Okay, so apa yang dia cakap kat situ adalah, okay, katakanlah kita ada, mana benalah ni, kejap Okay, so katalah kita ada N sama dengan 1000, kalau kita ada N sama dengan 500. So mana decay rate dia lagi tinggi? So kita cakap decay rate untuk yang this one lagi tinggi lah sebab dia directly proportional to the number of radioactive nuclei. So makin banyak number of nuclei kita, makin tinggi lah dia punya decay tu, pembuangan dia tu. Okay, so itulah maksud ayat ni So kita boleh cakap dari segi matematik ni adalah okay, dN over dt, kadar perebutan, okay, maksudnya makin banyak dia buang number of nuclei tu, directly proportional to the number of nuclei present. Okay, so kita akan letak negatif dekat sini sebab dia berkurang lah. Okay, remember negatif tu adalah konsep saja, tapi bila kita guna dalam equation kita tak letak yang macam chapter 5 tu kan. Okay, so bila kita ada proportionality, so kita akan dapat formula iaitu akan ada constant lah. So dN over dt ni formula sama dengan negatif. Kenapa negatif? Sebab kita cakap value of N tu berkurang. Okay, ini adalah constant kita, lambda. Tapi nama dia bukan lambda tau. Direct dengan number of nuclei. Okay, so this is our equation Okay. So lambda ni sebenarnya adalah decay constant, dia adalah constant. Okay. Dia bagi tahu kita berapa kadar untuk satu nukleus tu, berapa cepat dia punya decay dia tu. Okay, it's a constant. Bergantung pada atom tu. Okay. So dN over dt, this is the formula. dN over dt ni adalah rate of decay. Okay. Lambda tu lah decay constant. Okay, Miss dah tulis. And then N ni adalah number of nuclei. Okay.
Okay, and then the N over dt ni formula dia tahu, okay, take note. And then kita boleh tukar lagi formula ni sebagai dN over dt tu kita boleh cakap rate of decay tu nama lain dia adalah activity, okay. Betul lah activity dia untuk berkurang kan, untuk dia decay kan, activity sama dengan negatif lambda and, okay, so this is another formula which is sama saja, okay. A dengan kalau dia cakap rate of decay, kalau dia cakap activity tu dia adalah benda yang sama, okay. Kadar perebutan dia. Okay, and then N ni obviously number of nuclei juga, decay lah decay constant, okay. So Miss nak introduce kamu unit untuk dN over dt, so Miss tulis kat sini Okay, so unit untuk dN over dt is ataupun activity, sama je unit dia sama ada decay per second, okay, sebab ada masa kan, decay per second, ataupun kita panggil dia sebagai becquerel, okay. So satu decay sama dengan satu becquerel, sama saja unit conversion dia tu. Okay, and then dia punya tu unit dia, and then N tu pula unit dia adalah tak ada unit kot, dia only number of nuclei je kan. Okay. Okay, and then apakah unit untuk decay constant? Okay, sekejap Miss tulis kat sini decay constant punya unit adalah A sama dengan kita buat kat sini. A sama dengan lambda N. So lambda sama dengan A over N. So A unit dia adalah number of nuclei. Bukan, unit dia adalah, A tu adalah dN over dt kan. Over N, jadi N bagi N, so dapatlah 1 over dt. Jadi apakah unit untuk decay per second? Unit lambda adalah decay per second iaitu S negative 1. Okay, faham ke? Okay, tak apa. Kamu tengok balik Unit untuk activity adalah ataupun dN over dt adalah decay per second ataupun becquerel. Unit untuk N adalah number of nuclei, which is tak ada unit pula, ada nombor saja. And then lambda ni, decay constant ni, unit dia adalah per second. Okay, must be per second sebab daripada derivation yang sebut tadi tu. Okay. Okay, itu adalah yang kamu kena pandai gunalah, okay? Tak apa, this one akan diberi dalam exam, okay? And then Miss nak bebel lagi Okay, kamu dengar je tau, okay? So itu adalah dN over dt activity, okay? So ni dua formula yang kamu pandai gunalah. Okay, lepas tu ada satu lagi formula iaitu this one. Tak tahu lah kamu pernah jumpa masa sekolah ke tak, okay? So dia suruh pandai guna saja. This one and then this one, okay? So this one adalah N0 adalah initial number of nuclei, katalah 1000, okay. So dia nak, okay, formula ni akan kita boleh guna katakanlah dia nak masa berapa pada masa 10 saat, okay, berapakah N kita, macam tu lah. Kalau katalah awal-awal 1000 kan, dia punya N0 ni 1000. Okay, so pada masa 10 saat, berapakah N kita? Contohnya N kita jadi 250, okay. So that is how you use the formula lah. Sama macam activity juga. We have our initial activity. So pada masa berapa, contohnya pada masa 5 saat, berapakah activity kita, okay. So that is how you use the formula, okay. And then Miss nak introduce kamu graph decay curve ni. Okay, disebabkan dia graph of exponential. Graph of exponential. So kita akan dapat graph yang menurun lah ke bawah, okay. So ini make sense lah, kita ada banyak value and then makin lama dia akan makin berkurang. So that's why you obtain a graph like this lah, okay. So nilai dia akan berkurang, okay. Okay, sikit lagi Miss nak explain last one. Okay, tadi tu decay rate activity tak apa. Semua ni kita akan pandai guna bila kita buat soalan. And then satu lagi pasal half-life. I'm sure you have counted half-life before. Okay, half-life adalah time taken for a number of nuclei to become half ataupun time taken for activity to become half. Okay, contohnya kita ada number of nuclei sama dengan 1000. Okay, so untuk dia jadi 500, berapakah masa yang diambil? Okay, masa yang diambil tu kita panggil dia sebagai half-life. Okay, senang je kan konsep dia tu? So ni jadi 250, so this one is another half-life. Okay. So, katalah soalan tu tanya, okay, berapakah half-life yang diperlukan untuk daripada 1000 dia jadi 250. So, jawapan dia adalah 2 half-life, okay.
So boleh juga untuk aktiviti, katalah aktiviti sama dengan 500. So ni aktiviti jadi 250. So masa yang diambil untuk aktiviti tu jadi separuh, kita panggil dia sebagai half life. Okay. So half life ni ada formula, pandai guna saja. Okay, dia tak suruh pun kamu derive ke apa. So half life adalah ln 2. Kenapa ln 2? Guna je tak payah tahu. Bagi dengan decay constant. Okay, decay constant tu yang tadilah unit dia S -1. Okay. So nama pun masa, jadi unit dia lah boleh jadi second, boleh jadi minutes, boleh jadi hours, day ataupun years. Okay. Okay. And then, okay kan. And then satu lagi, boleh tak kamu salin benda ni dalam nota kamu, please? This one. Miss tak letak. Okay. Salin this one dalam nota kamu, please. Banyak pula Miss Bebel kan. Punyalah nak buat semua soalan yang menggunakan semua formula tu. Okay, nanti siapa dah habis salin bagi tahu please. Miss, Ya. Yeah. Avogadro constant tu bukan kosa 20 eksponen 23 Okay, sorry. Thank you Lina. 23. Thank Okay. you. Avogadro constant. Okay, 23. Thank you Lina. Okay, so 75, 0.75 times 60 is 45. 60 is 45. Ini yang datang daripada number of mole tu kan? So number of mole adalah mass over molar mass ataupun number of mole adalah N over Na, okay? Kita akan guna dalam fizik lah. Tapi kita akan selalu equalkan them together. Okay. Okay, siapa dah habis salim beritahu Miss. Okay, thank you Rakia. Okay, so laju lah Miss ajar sorry lah laju tak apa, nanti kamu faham soalan. Okay, so and then Miss nak emphasize lagi lah kat dekat graf ni, kalau lah dia kasih kamu graf kan. So tengok katalah kat sini number of nuclide kita 1000, okay. So anode bahagi 2, 1000 bahagi 2 iaitu 500 kan. Okay, so masa untuk dia turun daripada sini ke sini, this one kita panggil dia sebagai masa tu. Sebab dia adalah graph of n against time. So daripada sini ke sini kita panggil masa tu sebagai half life lah, okay. And then this one daripada 500 bahagi 2 lagi, so dapat kat sini 250. Sini dibagi 4 sebab dibagi 4 sebab apa dibagi 4 sebab this one is n naught over 2, this one is n naught over 2 bahagi lagi 2. Sebab tu n naught bagi 4 okay. Tapi sebenarnya kalau ikut matematik biasa, ini 1000, ini 500, ini 250.
bagi 2, ini adalah 125 kan. Okay. So setiap kali dia turun jadi separuh dia, kita panggil dia sebagai half-life. Okay. Setiap kali dia turun jadi separuh dia, kita panggil half-life. Okay. So kat sini untuk dia jadi daripada 1000 ke 125 mengambil 4 half-life lah. Okay. So katalah justru tentukan half-life daripada graf. So kamu tahulah. Tengok je masa untuk dia jadi separuh. Ni kita ambil dia sebagai half-life. Half-life sepatutnya nilai dia samalah. Okay, so kita cuba buat soalan Okay, so kita try buat soalan. Okay, senang je, jangan risau. Hanya guna formula saja. Okay, so saya harap kamu bersemangat Chapter 11 ni senang je. Maksudnya kita boleh buat. Dia tak senang tapi kita boleh buat. Okay, ni ambil saja tu. So basically ada satu. Tak apa. Kita recap, nanti kita recap balik formula dia. So not this one, then this one, okay. Okay, so kita recap sikit formula apa yang tadi Miss tunjuk tu. So kita ada formula dn over dt sama dengan negatif decay constant darab n. Ataupun dn over dt tu, decay constant tu juga adalah activity, okay. Activity tu adalah kadar perebutan lah decay rate tu, okay. Sama dengan negatif lambda n, okay. Ni adalah benda yang sama saja, dn over dt dengan a tu. Di mana unit dia adalah, kita panggil unit dia adalah decay per second. Ataupun number of nuclide per second. Ataupun Becquerel, okay. Becquerel nama orang yang buat benda ni, okay. And then unit untuk n adalah number of nuclide, tak ada unit lah. And then unit untuk decay constant ni, yang ni adalah, unit dia adalah S negative 1, okay, per second, okay. And then kita belajar formula this one juga, n equals to n naught E negative lambda T ataupun A equals to A naught E negative lambda T. And then kita ada formula half-life iaitu half-life sama dengan ln 2 over decay constant. Decay constant tu yang ni lah. Yang this one, okay. Decay constant ni benda yang sama, okay. And then unit untuk masa adalah mestilah second, minutes, years, hours, okay. So you get the idea. So we have 1, 2, 3, 4, 5 formula that you, kamu boleh tahu macam mana nak guna, okay. Okay, kita cuba buat soalan. Senang je, jangan risau, okay. Okay, let's read the question together. Mesti kamu penat kan? Tak apa. You are a very strong person, all of you, okay? So you only have 3 weeks left and then you can do the exam well. I'm sure you can, okay? Okay, so let's read the question, example 9. Okay, so a radioactive source contains 1.0 times 10 to the power -6 gram. So dia kasi kita mass lah dekat sini So dia kasi kita mass sama dengan 1.0 darab 10 kuasa negatif 6 gram. Okay, and then dia kasi kita 239 tu adalah molar mass sebenarnya Okay. 239 molar mass, unit dia adalah schema. I need to open the scheme so that Okay, sorry. So this one is molar mass kan? So molar mass unit dia adalah gram per mole. Okay. And then dia cakap if the source emits 2300 alpha particles per second. This one dia beritahu alpha particle per second. Jadi okay, siapa yang nak teka 2300 ni unit quantity apa tu? Quantity untuk apa? Kita tengok kat formula kamu balik. Which one Is it this one? 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 Anyone want to guess what is 2300 stands for? Anyone? Tidak? Kamu rasa sebab dia kasih per second. So kalau kamu tengok dekat situ kan mana unit yang ada per second kan? So this one lah. Right? We have yang mana? Yang wavelength Rama. Yang ni lah kan? dn over dt. Yeah? Yeah. Yeah, betul. dn over dt. Okay, thank you. So that is dn over dt, okay? So dia boleh kasih macam-macam nama sebenarnya. Tapi the keyword is per second tu, okay?
This one number nuclear per second ataupun alpha particle per second, decay per second, okay. So the keyword is per second lah. So dN over dt, okay. Ataupun the activity lah, sama saja. So we can say that over dt or activity is equals to 2300 apa unit dia and should be, okay, sebab dia per second, okay. Sebab number of nuclei tu dia adalah nombor saja, dia tak ada unit lah. And then dia cakap calculate the decay constant. So we know that the decay constant is the symbol lambda ni lah, okay. So amber chapter negatif tu kan. Okay, boleh kita letak je negatifnya awal-awal. Tapi bila kita buat calculation tu, sebenarnya it doesn't matter dia negatif ke tak. Macam ni pun boleh. Kita selaraskan kejap. dN over T. Okay, masa chapter 5 ni cakap kan bila kita tulis formula kena ada negatif kan. So ni pun kita letak je negatif. Tapi bila kita buat calculation, kita ignore negatif tu. Sebab negatif tu hanya indicate konsep lah. Maksudnya nilai dia berkurang. Okay. So this one kamu letak je 2300. Lambda nak cari, okay. Remember bila letak nombor dia tu, kita ignore je negatif tu, okay. And then, but we don't have the number of the nuclei. Okay, number berat dia berapa tak tahu. Okay, I think we can use from here. Yang tadi Miss Rokan bersalin tu, mass over molar mass sama dengan number of nuclei yang kita nak cari over Avogadro constant, okay. So, 1.0 darab 10 kuasa negatif 6 over 239 sama dengan N over 6.02 darab 10 kuasa 23 dan dia kasih kat sini. So our N would be 2.52 darab 10 kuasa 15. Okay, so masuklah dalam ni 2.52 darab 10 kuasa 15. So your lambda would be 9.13 darab 10 kuasa negatif 13. Remember unit untuk lambda adalah per second, okay. Nama pun mesti ada per second. Per second, yes. S negative 1. Okay. Dan for me, this kira half-life. So guna je formula tadi tu yang misalnya tu ln 2 over lambda. That is ln 2 over 9.13 darab 10 kuasa negatif 13. So kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 7.59 darab 10 kuasa 11. Okay. Sebabkan unit kat sini adalah per second. Jadi masa mestilah second. Okay. So you have to pandai bahagikan dia punya unit tu. Decay constant per second. Masa mesti masa je lah, second saja. Okay. Dua tu saja. Okay je kan? Okay je. So Miss teruskan last one